Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh bih wa natubu ilaihi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma aftah alayna hikmataka wanshur alayna min khazaini rahmatika birahmatika ya arhamar rahimin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pagi ini dengan sama-sama membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Kita mensyukuri nikmat Allah. Bertemu lagi dalam pagi ini. Pagi ini ialah 23 hari bulan 23 Julai 2020 bersamaan dengan sebenarnya saya nak sebut bulan Islam tadi disebut tu dulu jadi lambat nak keluar. 2 Zulhijjah 2 Zulhijjah 1441. 8 hari lagi kita raya. Maknanya kita 8 hari lagi kita akan berada di Aidil Adha ataupun dikenal sebagai Aidul Akbar atau Idul Akbar. Kenapa dipanggil Aidul Akbar? Kerana dia ada disebut tu pemilihan nama dia sebagai raya yang terbesar. Perayaan besar ini kalau kita pada bulan Aidilfitri itu kita berhari raya sehari sahaja. Tetapi dalam Aidil Adha kita beraya 4 hari. Sebab itu diharamkan berpuasa pada 4 hari tersebut, iaitulah pada hari Nahar, hari 10 Zulhijjah, kemudian Ayyamut Tashriq 11, 12 dan 13 Zulhijjah. Dan sebelum kita juga sampai kepada 10 Zulhijjah, kita ada hari-hari yang disunatkan berpuasa, iaitu yang paling dituntut ialah 9 Zulhijjah. Dan juga ada yang menyatakan kita berpuasa daripada awal Zulhijjah. Apapun hari ini hari Khamis, mungkin anda berpuasa. Saya minta maaf, saya memang tak puasa. Kekangan ubat dan sebagainya, tidak dapat berpuasa. Okey, dan mudah-mudahan di bulan barakah ini, di bulan mulia ini, kita dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dapat sampai pada hari 9 Zulhijjah itu, kita tidak dapat pergi melakukan haji pada tahun ini. Maka sebagai memperingati bahawa itu hari wukuf, kita disunatkan berpuasa. Berpuasalah. Bunda akan usaha juga berpuasa pada 9 Zulhijjah. Walaupun dalam keadaan begini, rasanya mungkin satu hari tu bolehlah, mampulah. Kemudian kita melakukan ibadah kurban dan takbir. Saya dah sebut dah hari tu, tapi saya ulang sekali lagi. Mudah-mudahan kita dapat melakukan ibadah tersebut, iaitu ibadah kurban dan ibadah di antaranya juga ialah salat Aidil Adha dan
solat dan juga takbir. Takbir hari raya disunatkan sehingga sebelum asar hari yang ke-13, itu hari tasyrik. Jadi saya kira kita adalah peluang besar kita beribadah kepada Allah. Pada minggu yang lalu, pada hari Selasa kita bicarakan awal tu tentang fadilat kita bertasbih, zikrullah, membasahkan zikrullah. Maka apatah lagi kalau dia berlaku pada hari-hari yang memang kita disunatkan bertakbir. Mungkin kerana masjid sudah mula dibuka, mungkin ada yang pergi ke masjid, tapi mungkin perempuan lah kan, kalau masjid itu terlalu penuh, tak perlulah kita pergi. Kita sembahyang jugalah di rumah, sebagaimana kita buat hari itu. Kita sembahyang sunat di rumah, kita mandi sunat pagi itu, dan kita sembahyang sunat di rumah. Kalau ada yang berpeluang ke masjid, kita dia ada sikit perbezaan kaedah di dalam raya puasa dengan raya haji. Raya Aidiladha ni kita tidak disunatkan minum sebelum pergi. Kita pergi tanpa makan dan minum, balik baru minum. Dan satu lagi sunatnya ialah kalau boleh lah, kalau jalan tu ada dua jalan, untuk ke surau ataupun ke masjid, kita pergi jalan lain dan balik mengikut jalan yang lain. Nanti apakah faedahnya pergi ke masjid mengikut jalan yang lain dan balik mengikut jalan yang lain? Sebenarnya kita mahu jalan itu menjadi saksi perjalanan kita melakukan ibadah. Cuba lihat bagaimana sebenarnya bila ada hadis yang menyebutkan begitu, kita memikirkan bagaimana sebenarnya alam ini pun menyaksikan ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alam pun memahami yang dikatakan ibadah, sebagai hamba yang patuh dan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebenarnya kita selalu dengar juga mengatakan pokok-pokok bertasbih, semua makhluk di sekitar kita bertasbih, bertahmid. Maka apatah lagi kita sepatutnya begitu. Dan dia bila dikata disunatkan untuk pergi jalan lain dan balik jalan lain, untuk kerana bumi itu menjadi saksi tempat kita berpijak bahawa kita pergi menunaikan solat Aidul Adha. Begitulah secara tidak terus, maksudnya secara tidak langsung kita diajar bahawa sebenarnya bumi yang kita pijak ini menyaksikan apa yang kita lakukan. Bukan kita saja-saja. Jadi kita kena ingat bahawa apa sahaja yang kita lakukan di atas muka bumi ini, maka semua persekitaran kita, bukan anggota kita sahaja menjadi saksi kepada pelakuan kita, tetapi juga segala makhluk yang lain. Okey. Jadi mudah-mudahan persekitaran kita, lingkaran kita menjadi saksi di akhirat atas amal baik kita. Mudah-mudahan kita berdoa kepada Allah, dirahmati Allah, kita nanti di akhirat akan disaksikan ataupun akan semua persekitaran ini akan bangkit menjadi saksi bahawa si fulan ini hari sekian melakukan ini, dan sekian banyak kali dia pijak saya untuk melakukan ibadah, sekian banyak kali dia menggunakan saya untuk beribadah. Itulah yang sepatutnya yang kita harapkan. Mudah-mudahan kita tidak memberikan saksi mereka menyaksikan keburukan kita. Saya ulang sekali lagi, dulu kita dah bicara bahawa alangkah malunya kita kalau melakukan amal keburukan di bawah langit Allah, di atas bumi Allah. Jadi kalau kita berkorban, melakukan ibadah korban, udhiyah, maka bumi, tempat tumpah darahnya binatang yang dikorbankan itu juga menjadi saksi kita melakukan ibadah korban. Okey.
Hari ini kita sambung, ini adalah siri ke-13. Kita punya tadabbur surah Al-Waqi'ah. Dan beberapa minggu yang lepas kita dah habis 74 ayat. Saya ulang sikit-sikit lah supaya kita boleh ingat. Beberapa minggu yang lepas kita dah bicarakan tentang peringatan Allah, tentang apa yang Allah akan seksa mereka yang ingkar di dalam neraka. Dan orang yang baik, of course lah, dia akan duduk di tempat yang baik dan dalam syurga. Mereka ashabul yamin, puak kanan, dengan pelbagai keindahan yang telah kita ceritakan. Dan selepas itu ceritakan tentang azab, kemudian Allah peringatkan bahawa sebenarnya kenapa mereka diazab, kerana Allah telah memberikan pelbagai bukti. Allah telah memberikan pelbagai nikmat di dunia ini, tetapi mereka kufur nikmat. Yang terbaru kita baca ialah tentang air sebelumnya, dan selepas itu hari Selasa yang lepas kita baca tentang kegunaan api dan bagaimana seharusnya kita bersyukur tentang kewujudan ataupun anugerah Allah, api yang Allah jadikan untuk kita hidup. Dan di akhir ayat itu, di ayat yang ke-74, Allah ingatkan supaya kita bertasbih. Fasabbih bismi rabbikal azim. Maksudnya setelah disebutkan kesemua nikmat-nikmat yang disebutkan itu, maka Allah perintahkan kita supaya bertasbih. Saya nampak macam tak ramai lagi. Tolong share ataupun buat push party. Mudah-mudahan ramai sikit. Short sikit lah saya nak bercakap. Kalau ramai sikit bercakap. Saya perhatikan ada hari-hari memang orang kata sendu lah. Kadang-kadang orang yang selalu share tu, dia tak masuk. Jadi bila dia tak masuk, memang dia akan jadi sedikit. Ada 3 atau 4 orang yang memang sangat rajin untuk share. Itu kalau dia masuk 4-4 tu, dia memang jadi 1, 2, 3K lah viewers. Tapi kalau tak masuk je, dia jadi sikit-sikit. Sebenarnya kita share kepada grup supaya dia lebih ramai. Nanti ada pula penonton yang tanya macam mana nak share grup. Mesti kita join grup tu dulu, baru kita boleh share. Kalau kita tak join, kita tak boleh nak share. Jadi kalau tak boleh nak share, buat watch party je lah. Sebenarnya bukan apa, tidak ada pun apa-apa yang saya dapat benefit selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah yang paling besar pun, benefit ataupun ganjaran daripada Allah, itulah yang kita kejar. Mudah-mudahan tuan-tuan dan puan-puan, sahabat sekalian, inilah yang dikatakan mencari pahala dengan secara percuma. Tidak perlu kita keluarkan duit. Kita boleh saja dapat pahala, kita share saja. Dan kalau ilmu itu diterima oleh orang lain dan dilakukan apa yang mereka dengar, dan mereka atau sampaikan kepada orang lain atau kepada mengajar generasinya, alangkah indahnya pahala kita berterusan walaupun sampai kita tiada. Dia bukan mestinya kita maksudnya kena buat kita pula buat video dan sebagainya. Tak, kita share kat orang tu dapat ilmu, orang tu belajar, dia amalkan. Maka setiap dia amalkan ilmu itu, maka kita akan dapat pahala sampai bila-bila. Dan kalau dia ajar anak-anak mereka atau orang lain, dan orang lain juga melakukan amal, maksudnya sampai kita mati, sampai bila-bila pun amal itu berterusan. Macam kita mengajarlah, sekolah, guru kan. Kalau kita mengajar kebaikan, kita sampaikan kebaikan dan orang amalkan, maka setiap itulah kita mendapat pahala. Sama dengan kalau kita memberi harta dan harta itu digunakan untuk kebaikan, sampai bila-bila pun kita mendapat pahalanya. Dia macam amal jariah lah. Ilmu itu pun jariah juga kalau kita, sebab dia pun termasuk juga ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang dimanfaatkan. Mudah-mudahan dia menjadi ilmu yang dimanfaatkan. Itulah yang kita amat kehendaki. Okey. Sebelum saya mulalah, saya bercerita itu, nanti kalau saya dah mula tak berceloteh dah ada Baharia, ada siapa lagi saya tak nampak sangat sebenarnya.
kalau bonda guna StreamYard, bonda boleh ni tapi ada sedikit masalah dengan komputer saya, so sehari dua ni tidaklah mungkin nanti akan gunakan juga. Dia tak boleh masuk internet dalam laptop tu. Dalam komputer besar ni boleh, tapi kalau saya ambil komputer besar ni pula dia kabur. Jadi kita guna handphone je saja. Alhamdulillah ada handphone yang boleh menemukan kita, boleh membuat kita bersama-sama. Okey, hari ini kita sampai kepada ayat yang ke-85. Sekejap saya, kadang-kadang saya punya komputer ni pun saya berfaedah juga komputer saya ni, sebab saya nak tengok saya sampai bila dah saya. Okey, ayat yang ke-75 rupanya, bukan 85. Ayat ke-75 iaitulah ayat yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Maka aku bersumpah demi tempat-tempat dan masa turunnya Al-Quran. Saya nak terangkan dulu tentang sumpah ini. Fala uqsimu. Sesungguhnya aku bersumpah. Nanti kalau yang pandai bahasa Arab dia kata, kenapa pula ada la kat situ? Sebenarnya lafaz sumpah itu terserah pada Allah, dan dia tidak bersumpah selain dengan nama. Kita manusia tidak boleh bersumpah selain daripada nama Allah. Tetapi bagi Allah dia boleh bersumpah dengan apa sahaja lafaz yang dikehendakinya. Dan kita kena ingat bukan saja-saja setiap yang berlaku dalam Al-Quran itu tidak ada yang sia-sia. Dan kita jumpa banyak lafaz sumpah di dalam Al-Quran. Allah bersumpah. Sebab itu Allah saya sebutkan tadi di dalam iklan pagi tadi bahawa hari ini ada tadabbur. Bunda bercerita tentang, sebenarnya kita nak bercerita tentang sumpah. Bunda tidaklah nak huraikan secara terperinci sangat tentang sumpah, tetapi sebahagian yang saya nak terangkan bahawa ada beberapa kalimah rahsia ataupun maksud di sebalik sumpah Allah. Antaranya ialah mahu menekankan tauhid, pengesaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan satu lagi yang paling banyak ialah sebagai satu takkid ataupun pengukuhan, atau untuk memberi dia macam kita sebelum kita bercakap tu kita kata okey, pay attention, macam beri perhatian, ini nak cakap. Maka Allah tak sebut beri perhatian, disebut dia terus berikan kalimah sumpah supaya kita begitu menjadi tersentap, menjadi apa Allah nak sebut ni. Dia cerita, dia sampai bersumpah, maksudnya begitu dia perkara itu perlu diberi perhatian. Maksudnya ayat yang akan Allah sebutkan selepas itu ialah suatu perkara yang maha besar, suatu perkara yang berat, suatu perkara yang perlu kita fokus, yang perlu beri perhatian. Sebenarnya apa pun dalam Al-Quran kita tak boleh sambil lewa. Tapi lebih-lebih lagi bila Allah bersumpah, maka perkara itu memang sangat-sangat kita perlu memahaminya. Maka di dalam ayat ini, fala uqsimu bimawaqi'in nujum. Allah berfirman, tidak bersumpah. Mawaqi' itu ialah maksudnya tempat-tempat. An-nujum kalau makna lafaznya ialah bintang-bintang. Kenapa Bunda sebut Quran pula tadi kan? Sebenarnya begini dalam ayat ini Allah sebutkan bahawa dia bersumpah, maka sesungguhnya aku bersumpah dengan tempat-tempat bertaburnya bintang-bintang. Sebab nujum tu banyak bintang-bintang. Apa sebenarnya yang dimaksudkan bintang-bintang? Pada lafaznya, sebab itu dia membawa dua maksud. Pada lafaznya memang betul lah bahawa Allah mahu menjelaskan bagaimana bintang-bintang itu juga menjadi satu perkara yang unik yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Malah manusia ni
Kalau sebut bintang-bintang itu, apa yang kita fikir? Bintang-bintang itu of course lah perkara yang menceriakan, perkara yang membahagiakan, sehingga kita selalu membuat perumpamaan. Apabila berkerlipnya bintang-bintang. Oh, sastrawan ni dia suka betul kalimah bintang-bintang ni. Penyanyi nak cipta puisi, nak cipta apa, mesti bintang di langit. Kau umpama bulan dikelilingi bintang-bintang. Apa lagi? Kita pun kecil-kecil pun nyanyi lagu How Wonder You Are. Apa benda tu? Lagu tentang bintang tak ingat dah. Ada satu lagu Melayu tu, bintang kecil bintang kecil. Tak ingat dah. Saya pun tak pandai nyanyi. Saya memang tak pandai nyanyi. Sebab itu kalau Quran pun benda tak bertarannum sebab mungkin Allah tidak anugerahkan atau bonda yang tidak belajar bertarannum. Suara tu macam tak sesuai, dia jadi tegak aja. Alhamdulillah dapat membaca, boleh membaca, tahu sedikit sebanyak tajwid, itu yang kita kehendaki. Okey, saya takut suara saya tak clear. Kemudian balik pada cerita tadi bahawa Allah bersumpah dengan mawaqi'in nujum, tempat turunnya bintang-bintang. Agak-agak lah kita agak-agak pula. Bintang-bintang ini satu yang pasti ada dan mata kita lihat bahawa dia berlaku, bertaburan. Dia maksudnya itulah tempat-tempat. Maka lalu Allah sebutkan. Tapi sebenarnya ada ulama mengatakan, nanti kita akan jumpa bahawa yang dimaksudkan ialah tempat aku bersumpah dengan turunnya Al-Quran. Turunnya Al-Quran secara beransur macam bintang-bintang yang bertaburan. Okey. Kita baca lagi ayat yang ke-76. Wa innahu laqasamun. Dan sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar. Law ta'lamun. Kalau kamu ketahui. Dia sebetulnya ayatnya seorang begini. Wa innahu laqasamun azim. Sesungguhnya dia adalah sumpah yang besar. Tapi perantaraan ayat kalimah laqasamun azim. Sebab azim itu kalau dalam bahasa Arab dia kata sifat kepada sumpah. Sifatnya apa? Besar, agung. Tapi kenapa ada perkataan lau ta'lamun di tengahnya? Itu adalah kalau dalam kaedah belajar bahasa Arab dia kata jumlah mu'taradah. Jumlah yang duduk di tengah-tengah itu sebagai penerang. Maksudnya wa innahu laqasamun, sesungguhnya dia adalah sumpah kalau kamu tahu. Dia adalah sumpah yang besar, sumpah yang agung, bukan sumpah dunia ni. Kadang-kadang saya nak sebut sumpah dunia sebab saya pun tak faham. Sikit-sikit nak sumpah. Sebenarnya bukan, sumpah itu tidak boleh dibuat main-main. Sumpah itu ada peraturan, ada kaedah kenapa orang itu bersumpah, adakah ada permintaan dan sebagainya. Bukan sumpah tu kita kata, oh saya nak bersumpah. Bukan macam tu. Okey. Wa innahu laqasamun law ta'lamuna azim. Sesungguhnya dia kata, kalau kamu tahu dia adalah sumpah yang besar. Tadi pun dia dah sebut, Allah bukan saja-saja meletakkan sumpah. Apabila Allah bersumpah di dalam Al-Quran, maka sumpah itu ada maksudnya. Sumpah itu ada penjelasannya. Sumpah itu ada perkara penting yang nak diceritakan. Ada untuk mentakkidkan, mengukuhkan bahawa perkara itu mesti, perkara itu tidak boleh dinafikan. Itu di antaranya. Dan Allah nak jelaskan bahawa Allah sahajalah yang kita sembah. Dia merupakan tauhid kita. Adalah sebagai pengesaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak bukan kata kalau dalam orang Melayu tak apa sangat orang Arab ni kalau dia bercakap dia ada suka cakap wallahi. Kalau dia nak kata betul dia akan cakap wallahi. Allah, kalau kita tak ngangguk lagi dia kata wallah wa rasul, semua keluar dia dia tak tahu. Wa rabbis sama, Tuhan langit.
sebenarnya itu bukan sumpah dalam, kalau kadang-kadang orang Melayu ni kalau dengar orang Arab bercakap nanti dia marah tau. Apa ni orang Arab suka sumpah? Sebenarnya itu dia lafaz saja dia sumpah. Tetapi maksudnya ialah nak jelaskan perkara itu benar. Dia cakap betul. Dulu saya pun terikut-ikut. Kalau dulu-dululah, bukan sekejap saya duduk di Mesir tu lama. Jadi kalau masa balik tu suka sebut Allah. Wallah tu macam, cantiknya Allah, cantiknya. Macam kita, sungguh, cantik sungguh. Orang, adik-beradik saya pun, apalah suka sangat sumpah-sumpah ni. Susah nak jelaskan sebab dia itu adalah bahasa biasa. Kadang-kadang sebenarnya ada bahasa ni, perkara lain sikit daripada ayat ini. Saya pernah ditanya oleh orang apabila perkataan barakah yang kita cerita yang lepas, kita selalu cakap ini berkat doa, ini berkat dia lah sepolan-sepolan yang ajak saya. Sebenarnya berkat yang diceritakan bukan barakah. Berkat itu macam ini adalah hasil kebaikan, bukan barakah yang kita maksudkan barakatullah, barakah yang daripada Allah sahaja. Dia ada yang dikatakan bahasa yang tidak membawa maksud istilahnya. Dia membawa maksud bahasa biasa. Kita banyak juga contoh. Kita dah tahu bahawa tidak ada yang mampu membantu kita selain daripada Allah. Tapi kita cakap juga dia bantu saya, kan? Itu sama juga kedudukannya. Dia bahasa mengikut yang kita faham. Sama juga kalau kita faham barakah itu, berkat itu. Berkat yang kita faham itu bukan barakah yang kita kata berkatilah, ya Allah berkatilah rezekiku, ya Allah berilah barakah kepadaku. Lain dengan berkat yang kita sebut dalam bahasa Melayu. Okey. Itu penjelasan saya lah. Waktu orang tu bertanya, saya pun jadi confused sendiri. Sebab kebetulan saya pula baru bercerita tentang barakah dalam tadabbur. Tetapi hari ini saya jelaskan balik. Barakah yang kita gunakan dalam bahasa Melayu itu tidak diniatkan pun barakatullah, tetapi berkat bahasa Melayu lah, macam nasi berkat. Ada yang pernah dengar nasi berkat? Kalau orang Jawa kot, kalau pergi kenduri bawa balik dipanggil nasi berkat. Kita kata orang bagi kita nasi tu dia panggil nasi berkat. Tak tahulah, orang Melayu ni bagusnya dia walaupun dia tak tahu bahasa Arab, tetapi dia nak relatekan berkat yang terdapat dalam Al-Quran. Tetapi sebenarnya berkat yang dimaksudkan itu bukan berkat yang kita barakah minallah. Takkan nasi tu yang buat berkat. Nasi tak buat berkat pun, buat barakah pun Allah yang bagi kita barakah. Tetapi dia mungkin ada harapan dia supaya nasi itu diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lalu dipanggil nasi berkat. Okey. Itu pun jadi jumlah muqtaradah ataupun satu ayat yang duduk di tengah-tengah yang tidak berkaitan pun dengan apa yang Bonda nak jelaskan ni. Sebenarnya kita balik kepada sumpah tadi. Jadi kita banyak jumpa perkataan-perkataan di dalam Al-Quran, selalu di awal surah, tapi di pertengahan surah ada sumpah Allah Subhanahu Wa Taala. Maka lihatlah ayat-ayat selepas itu mesti kita berikan perhatian yang jelas. Semua ayat pun kita kena beri perhatian, tetapi apatah lagi kalau Allah berikan sumpah, maka kita kena lihat dengan baik. Wa innahu laqasamun law ta'lamun azim. Di perkara itu perkara besar. So kita lihat ayat yang ke-77. Innahu laqur'anun karim. Jadi di sini Allah sebutkan bahawa sesungguhnya yang dibacakan kepada kamu itu ialah Al-Quran. Al-Quran yang memberi ajaran, Al-Quran yang mulia, yang sentiasa memberi ajaran dan sentiasa memberi ajaran dan pimpinan kepada kita. Okey. Tadi bila kita sebut fala uqsimu bimawaqi'in nujum,
perkataan mawaqi'in nujum itu, kenapa sebahagian ulama tafsir ataupun kebanyakan ulama tafsir mengatakan maksud mawaqi'in nujum itu ialah Allah bersumpah dengan turunnya ayat-ayat Quran secara beransur-ansur. Kerana terdapat dalam ayat ke-77 ini sebagai penjelas, sebagai penerang kepada sumpah tadi. Innahu, sesungguhnya, dia kata, innahu la Quranun Karim. Sesungguhnya dia Quran yang mulia. Kenapa Allah peringatkan? Supaya menjelaskan tadi, innahu, cerita sumpah itu, mawaqi'in nujum itu ialah Quran Karim yang diturunkan. Di dalam pentafsiran juga mengatakan, kenapa dibandingkan dengan mawaqi'in nujum? Bintang-bintang yang banyak bertaburan, turun, begitu. Untuk menjelaskan bahawa Quran ini sebenarnya dia turunnya dalam bentuk turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz ke langit yang bawah. Itu sekaligus. Itu sebab kita kata nuzul, ada hari nuzul Quran. Dalam mana kebanyakan ulama mengatakan hari yang ke-17 Ramadan. Namun selepas diturunkan sekaligus itu, diturunkan pula secara beransur-ansur. Turun secara beransur-ansur itulah yang dikatakan mawaqi'in nujum, laksana turunnya bintang-bintang. Jadi bila ayat Quran ini turun satu-satu, bermula daripada Iqra, lepas tu pindah ini, seolah-olah macam bintang-bintang yang diturunkan kepada kita sebagai penerang, sebagai pembawa cahaya, sebagai pembawa ajaran, kepimpinan. Kalau banyak perkara yang kita tidak tahu, dijelaskan dalam Al-Quran. Sebenarnya kita ni, kalau nak belajar kandungan Al-Quran, hari demi hari, kita tidak akan ada, kita rasa, setiap kali kita baca Quran, kita mesti jumpa ada ilmu baru. Ada ilmu yang besar, yang kita mungkin, kita akan kata, begitu. Rupanya begini. Kita kata, selama ni kita ingat ahli sains ataupun barat menerangkan ilmu ini, rupanya ada di dalam Al-Quran. Sebab kita tidak kaji secara fokus daripada dulu, lama mengkaji Al-Quran itu mendalam dan sebagainya. Kita hanya baca sikit-sikit. So, dia makin hari, makin banyak yang kita jumpa dalam Al-Quran. Dan sesungguhnya juga Al-Quran itu diturunkan secara tadarruj, secara beransur-ansur. Bukan sia-sia, maksudnya Allah bukan saja nak turunkan secara tadarruj itu, tetapi ada faedah. Ada kenapa Allah tidak turunkan selepuk kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sampaikan sekaligus kepada kita semua. Allah tidak turunkan secara turun serentak begitu. Kerana kita ni, sifat manusia pertama, Bonda dah sebut dulu, kita ni pelupa. Yang keduanya, kita ni payah nak terus faham satu ilmu. Jadi kita belajar sikit-sikit. Jangan kita, sebab itu juga, itulah ajaran kita buat sesuatu hendaklah sentiasa, bukan buat banyak. Dia akan, maaflah banyak pula gangguan hari ni, masuk mesej lah, masuk orang call lah jadi nampak macam benda bergerak-gerak pegang telefon. Kita perlu ingat bahawa bila Allah turunkan Quran itu secara beransur-ansur, sesuai dengan kemampuan pemikiran kita sebagai manusia. Pada awal diturunkan dahulu, sekarang dia dah ada lah, kita boleh baca depan belakang ke tengah-tengah ke, banyak. Tetapi pada zaman diturunkan dahulu, Rasulullah akan habiskan satu-satu pengajaran itu. Malah ada di antara hukum, hukum pada awalnya lain, lepas tu turun ayat kedua bukan lain, maksudnya beransur-ansur turunnya. Contohnya pengharaman arak. Dia tidak turun sekaligus mengharamkan arak. Ada sebab kenapa dia tidak terus haram. Sebab arak pada ketika itu memang menjadi
minuman yang biasa bagi semua masyarakat Arab. Jadi kalau terus nak kata okey jangan minum, haram, maka pada ketika itu mungkin boleh menyebabkan mereka lari daripada Rasulullah. Maka Rasulullah turun ayat Quran, pertamanya diterangkan bahawa wala taqrabus salat wa antum sukara. Jangan kamu dekati solat dalam keadaan kamu mabuk. Maksudnya Allah nak terangkan di situ bahawa arak itu tidak bagus, memabukkan. Dan apabila kamu mabuk, kamu tidak boleh beribadah kepada Allah. Janganlah kamu beribadah ketika kamu mabuk. Nanti kita menyebut perkara yang tidak baik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kamu tidak fokus untuk beribadah. Lagi satu tu, benda terus terfikir. Dia bukan mabuk arak sahaja kita boleh tak fokus solat ni. Banyak mabuk lain. Mabuk kerja, mabuk macam-macam. Saya sebut mabuk kerja ni. Kadang-kadang kita ni, kalau kerja, saya lah pernah kerja. Kita rehat tengah hari. Kita terlambatlah sikit solat. Dia jadi gini. Lama nak mesyuarat pukul 2, aku belum sembahyang lagi, tinggal 5 minit. Kita punya ingatan tu mabuk. Maksudnya terganggu dengan salat. Tapi yang dalam Al-Quran, la taqrabus salat wa antum sukara, itu mabuk. Betul, bukan mabuk kerja tadi. Cuma kita nak ingatlah, kita kalau nak solat tu fokus. Bukan kalau ada gangguan-gangguan, bila kata Allahu Akbar, kita sudah memutuskan diri kita daripada alam lain. Kita sudah masuk dalam menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Dan saya balik pada cerita beransur tadi, ayat Quran diturunkan beransur. Selepas itu barulah diturunkan ayat yang mengatakan arak itu haram. Barulah turun innamal khamru wal maisir. Barulah dikatakan itu rijsum min amali syaitan, adalah najis yang amalan syaitan yang kita perlu tinggalkan. Dia tidak turun hari ini, ayat ini, lepas tu besok turun lagi, sambung lagi, tak. Dia biarkan dulu sehingga orang faham bahawa perkara itu tidak baik, barulah dijelaskan. Sebenarnya tadarrusnya Al-Quran ini memanglah kalau kita seharusnya menjelaskan kepada orang, kita jadi pendakwah tu kita rasa nak terang sekaligus, ini haram jangan buat, ini haram jangan buat. Terutamanya kalau orang tu baru masuk Islam. Contohlah kita ni memang daripada kecil belajar, mak bapak kita ajar pun kadang-kadang masih tidak boleh nak complete lagi kita punya amalan. Apatah lagi orang baru masuk Islam. Dia mengucap hari ni juga you nak suruh dia itu, hari ni juga you nak suruh dia buat itu, buat ini, semua memang susah lah ya. Jadi kita buat secara beransur. Kita jelaskan, okey, mungkin kita nak ajar dia mandi sunat. Dia faham atau tak faham, kita suruh dia mandi. Lepas tu kita ajak dia solat. Mungkin dia solat tidak berapa betul, bacaan tidak betul. Sedikit demi sedikit kita baiki. Jangan kita kata, saya pernah dengar bukan pernah dengar, selalulah. Dia kata, Ustazah, dia dah masuk Islam 5 tahun, mengucap pun tak tahu. Astaghfirullahaladzim. Subhanallah. Kita kena ingat, 5 tahun itu bukan masa yang singkat untuk mereka membetulkan ucapan. Yang penting niat dia dah faham makna mengucap itu apa. Sebab ada bangsa lafaz Arab ni susah. Tapi yang dia faham, kalau Allah, dia faham Allah itu satu, Muhammad itu pun surah Allah, cukup. Walaupun kita ajar juga sedikit demi sedikit. Sampai dia kata, saya tak maulah dakwah masyarakat tu. Bukan mereka nak dengar, penat kita ajar. Saya tanya, 5 tahun awak belajar Quran ni berapa tahun? Daripada kita, umur kita 3 tahun, 4 tahun mak kita ajar alik bata. Sampai 5 tahun. Kalau yang cepat tu 5 tahun dah boleh lah ngaji sikit-sikit. Yang lambat tu ada dah 6 pun tak tahu lagi mengaji. Ramai sahaja orang kita Melayu ni dah tua-tua tak tahu mengaji. Kalau saya pergi penjara kan, buat bimbingan pada pesalah tu, bukan susah nak mencari yang tidak pandai mengaji. Terlalu ramai yang tidak pandai mengaji. Kadang-kadang baca bismillah pun tak tahu. Itu Islam dari kecil. Islam daripada kecil, bukan baru masuk Islam. Okey.
Jadi berkesempatan pada hari ini bila bunda kita baca ayat innahu laqur'anun karim, disurunkan secara tadarruj, secara beransur-ansur, dan dikatakan Allah bersumpah bimawaqi'in nujum, iaitu dengan turunnya ayat Quran tadi, bahawa Allah nak peringatkan kita bahawa Quran ini perlu ditekuni, perlu dipelajari, perlu disimpan, dihayati, diamalkan apa yang dia ajar. Dan sebelum kita mengamalkannya, anak-anak kecil khususnya, perlu diajar membaca dahulu. Apabila mereka telah membaca dan ada di dalam dirinya ayat Quran itu, saya sebut ada dalam diri, sebab ayat Quran itu kalau kita baca, dia akan memberikan satu impak lain. Mungkin ada keinginan untuk memahami, ada keinginan untuk menghayati, daripada langsung tak tahu baca. Tidak ada sebab Quran itu semuanya doa. Tidak ada satu pendinding untuk pendinding daripada melakukan perkara yang tidak baik. Sebab itu Allah bersumpah dengan dia supaya kita ni sedar bahawa Al-Quran itu bukanlah perkara yang kecil. Innahu laqasamun azim. Sumpah yang besar. Innahu laqur'anun karim. Sesungguhnya dia adalah Quran yang mulia. Quran yang memang memenuhi di dalamnya syarat dengan ilmu-ilmu, syarat dengan pengajaran, syarat dengan kepimpinan. Apa sahaja yang kita tidak dapat leraikan hukumnya, maka rujuklah Al-Quran. Lihatlah apakah hukum yang diceritakan dalam Al-Quran. Kadang-kadang kita berkhilaf pandangan di antara satu sama lain. Tetapi saya nak sebut lagi, kita ni tidak berupaya untuk faham Al-Quran, melainkan merujuk kepada para ulama, para ulama yang boleh mentafsirkan Al-Quran. Dan apabila mereka mentafsirkan Al-Quran, kita baca tafsirannya. Dan tafsiran mereka, tafsiran para ulama tafsir ini bukan tafsir daripada hati nafsu mereka. Bukan daripada akal yang mereka reka-reka. Tetapi mereka berpandu kepada banyak perkara. Tafsir ini dipandukan. Di antaranya ialah sebab turunnya ayat. Yang kedua, hubungan dia dengan ayat-ayat sebelumnya. Yang ketiga, dia akan baca hadis yang menyokong kepada syarah tafsir itu. Tafsir ini bukan satu mainan bila seseorang nak tafsir suka-suka hati dia nak tafsir. Tidak. Dia mesti ada landasan yang betul. Seorang pakar dalam bidang bahasa yang tahu, macam kita sebut tadi, kenapa dia cerita mawaqi'in nujum itu, bintang-bintang, kita kata pula Quran. Oh, selepas ini ada ayat begini menerangkan begini. Ada perkaitannya di sini. Dan bagaimana pula sahabat dahulu memahami ayat ini. Kita ni baca apa yang mereka tulis. Bunda ni hanya membaca apa yang ditulis para ulama. Tidak mampu lagi untuk sampai kepada tahap untuk mengolah mengikut cara mereka mengolah. Bagaimanapun para ulama sekarang ini mentafsirkan ataupun ada kitab tafsir sendiri. Mereka semua berpandu pada kitab tafsir, berpandu kepada hadis, berpandu kepada kitab-kitab bahasa dan sebagainya untuk memahaminya. Sebab Al-Quran ini memang tidak ada ilmu yang tidak ada di dalam Al-Quran. Semua ilmu ada di dalam Al-Quran. Tetapi untuk memahaminya, kita juga kena ada kepakaran ilmu lain untuk memahami maksud dan kandungan Al-Quran itu. Kemudian Allah sebut dalam ayat yang ke-78, fi kitabim maknun. Al-Quran disimpan dalam kitab yang cukup terpelihara. Maknun itu macam sesuatu yang disimpan dalam bekas. Bukan mushaf yang kita kata simpan dalam bekas tu. Masalah kalau kita orang Melayu ni simpan mushaf dalam bekas yang cantik-cantik, buat hantaran. Lepas tu beranak penak Quran tu tak baca. Ibu orang yang dapat hantaran tu lah. Jadi
siapa-siapa dapat hantaran Al-Quran ataupun mahar Al-Quran, please baca. Tolong baca. Baca. Dan bolehlah menjadi satu amalan tadarus suami isteri. Bukan bolehlah. Itu wajib lah. Sebab you dah hantar Quran, baca bersama-sama. Fahamkan ayatnya. Bukan setakat tadarus baca. Tapi baca bersama terjemahannya. Cuba-cuba belajar memahaminya. Kalau tak faham, bertanya, cari guru untuk mengajar, untuk menjelaskan maksudnya. Alangkah bahagianya bagi sepasang suami isteri yang semula dia berkahwin. Kalau dia dapat anak pun orang kata bunting pelamin, kata orang Melayu. 9 bulan dah baru dia dapat anak. Maknanya dia ada masa 9 bulan boleh sangat tamat Al-Quran dengan terjemahan dia baca. Jadi saya nak cadang sini. Wahai para pemuda dan pemudi, wahai para bakal pengantin ataupun yang telah pengantin semalam atau sebelumnya. Sebenarnya semualah, tapi saya nak ikutkan. Boleh tolonglah. Tadaruslah suami isteri sebelum dapat anak. Sebab kalau dapat anak nanti macam-macam pula urusan, alasan demi alasan. Tapi kalau kita dah biasakan, sebab bonda pun tak buat dulu. Bonda tak tahu. Bukan tak tahu, tak sedar walaupun pelajar sekolah agama. Jadi, bonda tak mahulah orang lain mengulang kesalahan ataupun kerugian yang bonda hadapi. Jadi, biasakan. Kalau kita hatta malam pertama jamaah, sepanjang jamaah dengan suami tu, kalau dia tak pergi masjid lah, terus saja tadarus bersama, baca paling tidak satu safhah dengan maknanya sekali. Dan di situlah nanti kita akan, kalau jumpa pasangan, tak kiralah sama ada lelaki atau perempuan, dua-dua tak faham, kita baca terjemahan yang ada dijual di mana-mana, serba sedikit kita faham. Dan kita tandakan mana yang kita tidak faham. Jumpa orang yang lebih tahu. Tanya ustaz atau ustazah apa maksudnya ini. Dan insya-Allah bagaimana barakahnya hidup, memulakan hidup sebagai sepasang suami isteri, hidup sebagai generasi Al-Quran. Dan apabila anda melahirkan anak, maka tidak susah lagi untuk membiasakan membaca Al-Quran bersama anak-anak. Kerana itu telah menjadi kebiasaan yang dilakukan sepanjang sepanjang berumah tangga. Saya baru dengar pula, daripada dulu pun selalu dengar, tapi ini ada dengar lagi baru. Betapa kalau dia berkahwin sampai anaknya sudah bercucu, dia kata suami dia tak pernah jadi imam kepadanya. Sebab suami dia tak pandai solat. Solat pun suami dia tak berani nak jadi imam. Waliyazibillah. Jadi pada bakal-bakal perempuan tu pastikan dulu suami itu mampu jadi imam, barulah suami boleh jadi suami. Dia tak perlu jadi imam pada orang lain pun, pada kita lah dengan anak-anak. Dia mampu jadi imam. Pada ibu bapa nak cari menantu, jangan carilah yang kaya-kaya sangat pun. Bukan itu tanda ukur, tanda aras yang pertama. Yang pertama ialah boleh baca Quran, boleh jadi imam kepada anak kita. Itu yang paling penting. Kalau memang tak boleh jadi imam, itu masalah. Itu hikmahnya PKP. Nampak ramai boleh jadi imam. Anak-anak muda jadi imam, anak-anak sekolah rendah pun dah boleh jadi imam. Mereka sudah berani dan mereka belajar membaca dan sebagainya. Sebab itu kita ajar anak-anak kita solat dan sebagainya. Mudah-mudahan mereka bahagia dengan keluarganya. Boleh jadi imam. Jadi hari ini, pesan bonda hari ini untuk anak-anak yang baru berumah tangga, belum dapat anak, please lah, habiskan tadarus Al-Quran dengan makna terjemahan dan cuba memahaminya sebelum dapat anak. Sebab nanti kalau dapat anak, kita dah yang menjadi guru kepada mereka. Kitalah yang mengajar mereka. Kepada yang tidak buat, baru sekarang ni dah anak dah besar, baru ingat, tak apa, kita mulalah sekarang, tak salah. Nanti kata pula, dah ustazah kata kalau belum dapat anak.
Dah lah kita tak ingat dulu, tak tahu, tak terbayang nak buat. So kita buatlah sekarang. Tidak ada namanya lebih baik ada daripada tidak ada. Tidak ada namanya terlambat kalau kita ada usaha untuk lakukan. Sama juga menghafal Quran. Orang asyik kata, dah tua ni kepala berkarat, sampai hati kata kepala berkarat. Cuba dulu berkarat atau tidak berkarat. Baca dulu, baru tahu berkarat atau tidak berkarat. Boleh atau tidak boleh. Jangan salahkan otak kita. Allah bagi kita otak. Allah bagi kita pemikiran. Cuba dulu sebaiknya kita boleh hafal atau tidak. Ayat ini menyebutkan bahawa Quran itu Quran Karim, dalamnya ada pengajaran fi kitabim maknun. Dia terpelihara. Terpelihara di sini bermaksud bukan terpelihara simpan dalam kotak baldu macam saya kata tadi, atau kotak penuh dengan mutiara atau perhiasan. Tetapi maksud maknun ialah tidak ada penyelewengan. Tidak ada orang yang Allah benarkan untuk menceroboh, memberikan makna lain kepada Al-Quran. Allah tidak benarkan, Allah tidak jadikan orang untuk menipu daya sehingga meletakkan ayat-ayat yang salah di dalam Al-Quran. Nanti kena kata, ada ustazah? Memang ada, yes memang ada. Tetapi setiap kali ada, maka adalah juga Allah turunkan ilmu kepada seseorang yang lain untuk membetulkan dan mengembalikannya kepada yang benar. Sebab itu dia tak sama macam kitab Injil, Taurat. Boleh orang sewenang-wenangnya dan menyebar luas yang telah diselewengkan. Al-Quran tidak boleh tersebar luas kerana apabila sahaja ada orang mahu menyelewengkannya, maka Allah lahirkan juga, Allah datangkan juga ulama atau mereka yang bijak pandai untuk menjelaskan dan membetulkan perkara yang salah. Ini satu memang yang kalau kita perhati, setiap masa ada ajaran-ajaran salah, ada ajaran sesat. Betul tak? Sebenarnya itu cabaran kepada umat Islam. Allah mahu beri ujian supaya para bijak pandainya, mereka yang telah dianugerahkan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia beramal atau tidak dengan ilmunya untuk memperbaiki, untuk membetulkan, untuk memberikan taklimat yang betul, ilmu yang betul, pengajaran yang betul kepada umat Islam. Bahawa ilmu ini salah, ini yang betul, ini dan sebagainya. Ini nanti kata, loh, Ustazah kata Quran itu maknun, tidak diselewengkan. Ada je orang selewengkan. Yes, ada. Tetapi hanya setakat setempat dan hanya pada masa-masa tertentu, dan terus sahaja ada ulama yang akan membaiki dan membetulkannya. Itu kita kena faham. Jadi apabila dia dibetulkan, maka berarti dia sudah kembali kepada asal. Dia terpelihara. Sebab itu dia kata fi kitabim maknun. Dan kita tidak boleh pula kata, oh saya tak baca dalam ayat ni tak ada ni. Dia ada. Dan kita boleh baca. Walaupun sekarang bukanlah lagi tadarrush, bukan turun sikit-sikit. Sebab kita dah ada Al-Quran sepenuhnya. Kita boleh baca daripada, kita boleh buka dalam juz Amma, dalam juz Tabarakah, juz yang ke-12, yang ke-20. Apa sahaja yang ayat yang berkaitan yang kita nak cari untuk kita pelajari. Jadi, begitulah kita menjadikan Al-Quran itu sebagai panduan hidup kita. Saya sebut dah tadi, saya ulang lagi, please, pada yang belum ada anak, tolong baca, tolong lancarkan, tolong faham. Lahir saja anak, kita sudah ada ilmu. Ilmu besar yang kita perlu perturunkan kepada mereka. Lebih baik juga kalau tak dapat hafal semua, hafal sikit-sikit. At least kalau macam perempuan, bila dia menyusukan anak, selain daripada bertazkirah, berzikir macam yang boleh sebut subhanallah, subhanallah sebagainya, kita boleh pendengarkan ayat Quran. Kalau suara sedap, boleh bertaranum lagi lah. Baik, bertaranum, anak dengar dari kecil, taranum kita, itu lagi baguslah. Kita sudah sentiasa meletakkan mereka dengan ayat Quran sehingga mereka menjadi anak yang baik. Dan mereka dah dengar ayat yang betul. Sebab itu juga kalau kita baca tu, mesti baca dengan yang betul. Sebab Al-Quran ni kalau salah baris, salah titik je, kadang-kadang dia boleh membawa makna yang lain. Jadi
Jadi Allah memang pelihara perkara itu, sebab itu sentiasa saja. Setiap zaman mesti ada orang yang bijak membaca Al-Quran, mesti ada yang bijak memberikan maknanya. Allah memang turunkan itu semua. Begitu Allah menjaga supaya Quran itu tidak terputus. Al-Quran itu tidak ada orang berani. Mereka berani, tetapi maksudnya mesti sahaja dibaiki. Mesti ada Allah ilhamkan kepada hamba yang lain untuk terus mengekang perkara-perkara yang boleh merosakkan Al-Quran. Bagaimana orang menghina Al-Quran, contohnya orang kafir, pijaklah apalah, dan orang Islam rasa, ya maksudnya ada rasa sayang pada Al-Quran, tidak mahu dia dihina-hina dan terus menjaga kemuliaannya. Begitulah maksudnya. Dia terpelihara. Itu yang dimaksudkan dengan fi kitabim maknun. Kalau kita baca di dalam tafsir pun, dia ceritakan bahawa tidak akan ada takrif, tidak ada penyelewengan sebagaimana berlaku pada kitab-kitab yang lain. Orang tidak boleh ke tahap mengubah Al-Quran. Sebab kalaupun kita kata ada saja ramai yang mentafsirkan, kadang-kadang tafsirnya itu menjadi pertikaian. Sebenarnya itu rahmah. Bila dia jadi pertikaian, maksud ilmu bertambah. Ilmu bertambah. Kerana mereka yang bijak mesti ataupun berdoa kepada Allah, mudah-mudahan pertikaian itu mereka boleh dapat ilmu yang Allah jelaskan. Allah tunjukkan yang betul itu bagaimana. Sebab kita, ilmu kita ni tidaklah ada orang boleh ilmunya sempurna, lengkap segala-galanya. Jadi para ulama itu kita berharap, dan memanglah Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa membukakan hati mereka. Mereka akan sentiasa berdoa. Kita sendiri pun yang membaca, macam bonda pun, bila nak tadabbur ni, of course lah, doa yang utama ialah mudah-mudahan apa yang saya perkatakan itu sesuai dengan apa sebenarnya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tidak sesuai, itu datang daripada saya. Maksudnya itu kelemahan-kelemahan bonda sendiri. Tapi bonda dah berdoa, mudah-mudahan setiap yang bonda sampaikan itu menepati apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tidak ada upaya sebenarnya untuk mengatakan kita tahu semua, apa yang kita cakap ni betul. Tidak. Kita, ilham itu datang daripada Allah. Mudah-mudahan Allah berikan kita ilham yang tidak diganggu gugat oleh syaitan. Kerana kadang-kadang datang ilham Allah, tetapi syaitan juga mahu mengganggu, dan Allah memang telah berjanji dengan malaikat, yes, you boleh ganggu mengikut tahap iman kita, tahap ingatan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tahap iman kita bagaimana? Kita hanya mampu berdoa kepada Allah, kita berdoa mudah-mudahan kita tidak diganggu gugat oleh syaitan. Janganlah nanti dia kata, hari ni nak dengar tadabbur ustazah. Semangat bukan main pagi tadi. Tiba-tiba syaitan kata, kamu nak dengar, senang aja. Dia nak cakap benda biasa je tu, tak payah dengar. Aku pun pandai nak ajar. Syaitan tu cakap lah nanti. Baca sendiri pun boleh. Lalu tak masuk lah, tak dengar. Na'udzubillah Syaitan. Sebab bonda selalu rasa gitu. Bila je kita, tak payah dengar. Biasa dah ni. Tapi kalau kita, dia lalu dalam lintasan kepala kita begitu. Kita terus astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Tak ada namanya kita dah tahu. Ilmu itu tak ada namanya kita dah tahu. Ilmu itu mesti diulang. Terutamanya ilmu Al-Quran. Ilmu Al-Quran ini tak boleh dengar sekali. Kena dengar tiap hari. Kena belajar tiap hari. Tak tahu nak cerita. Bonda ni tak tahulah. Memang kena. Maksudnya tak adalah bonda cakap, oh saya tahu ni. Saya ngajar tadabbur kot. Tak boleh. Na'udzubillah. Mesti kata ilmu itu datang daripada Allah, dan kita mesti cari. Kita mesti usaha. Tidak kata kita okey, perfect, penuh, bagus semua sekali. Tak ada. Saya, na'udzubillah, jauhkanlah saya daripada Allah untuk merasa begitu. Muka Allah jauhkan saya daripada syaitan yang mungkin boleh menjadikan bonda rasa macam tu. Kita, alamak, 11.30 dah. Nak habiskan satu ayat lagi. La yamassuhu illal mutahharun. Begitu Allah memelihara Al-Quran yang tidak disentuh melainkan orang yang bersih. Di dalam tafsiran sebelum kita semua dah tahu bahawa kita tidak boleh menyentuh Al-Quran ketika kita berhadas kecil atau berhadas besar. Maksudnya mesti dalam keadaan suci.
Sebab itu kita jangan tinggal wuduk. Kita kalau lepas buang air saja, wuduk terus. Jangan kata, oh tadi dah pergi buang air tak berwuduk. Wuduk terus. Supaya kita tidak terlepas daripada wuduk. Supaya kita boleh baca Al-Quran bila-bila masa. La yamassuhu illal mutahharun. Dalam ulama tafsir mengatakan bahawa sebelum diturunkan itu ia dijaga oleh malaikat yang suci. Malaikat tak ada berak, tak ada kencing, tak ada nama, tak ada wudu. Dia sentiasa bersih. Malaikat yang menjaganya. Dia tak ada sentuh. Okey. Dan sebenarnya yang kita sebut tak boleh sentuh itu ialah mushaf. Bukan ayat Quran tu. Sebab ayat Quran tu bukan mushaf tu. Tapi kerana dalam mushaf tu ada ayat Quran, maka kita katalah, kita anggap bahawa kita tak boleh sentuh mushaf itu. Melainkan orang yang bersih. Begitu kita mengagungkan Al-Quran. Begitu kita mengagungkan Al-Quran, kita tidak mahu meletakkan dia di bawah, kita tidak mahu membiarkan dia disentuh oleh orang yang berhadas, sama ada berhadas besar atau hadas kecil. Kita tidak mahu dia dikotori, tidak mahu jaga baik-baik. Sebab itu kalau kita nak buang pun walaupun macam mana buruk pun Quran, kita bakar dan abunya kita tanam dengan baik. Sebab kita tak mahu dia disepah-sepah, Quran disepah-sepah di sana sini. Begitu juga kalau dah telefon tu ada azan, dia jangan buat masuk bilik air lah. Nanti masuk bilik air tiba-tiba dia azan. Nanti azan dalam bilik air, kita tak mahulah. Dan hari ni sebelum berpisah, kita dah baca tentang Allah bersumpah. Maksudnya memang Allah ceritakan bahawa Al-Quran itu adalah kita punya dustur, kita punya perlembagaan, kita punya cara hidup. Kita akan sambung lagi nanti sebab ada lagi ayat yang berkaitan dengan ayat ini yang merupakan penerang kepada kenapa kita begitu pentingkan Al-Quran. Kita jangan pisahkan diri kita dengan Al-Quran. Jadi untuk benda tinggalkan hari ini ialah bacalah Al-Quran. Paling kurang 5 ayat. Buatlah yang dia konsisten. Kalau kita kata lepas setiap waktu saya nak baca 2 ayat. 2 ayat lah. Asalkan dia terus, jangan hari ni baca 1 juzuk, tunggu bulan depan pula baca 1 juzuk lagi, tak. Itu tidak konsisten namanya. Kita cuba konsisten setiap waktu kita baca. Kita kata oleh kerana waktu Isyak ada masa panjang sikit, kita letaklah lepas Isyak 5 ayat. Subuh kita kelang kelibut dengan anak kita nak buat dia punya bekal lah, itulah kita baca 2 ayat saja. Tapi kita ada sebelum subuh. Kalau kita konsisten bangun sebelum subuh kita baca 5 ayat, maka setiap harilah kita lakukan 5 ayat. Kita kena kena ada azam dalam hati. Kalau kita nak menghafal pun macam tu. Kalau kita kata nak hafal seminggu 1 muka surat, kita hafallah 1 minggu 1 muka surat. Tak payah banyak-banyak. Nanti you letak 1 minggu 1 juzuk 1 surah. Astaghfirullahaladzim. Nanti tiba-tiba tak buat langsung. Sebab kita akan kecewa. Sebab kita tidak mampu. Apatah lagi jumpa surah yang panjang-panjang. Tak payah surah panjang-panjang yang panjang ni macam Al-Baqarah, Ali Imran, Al-Ma'idah tu. Baru masuk Wal-Fajr, Walil Mutaffifin dah rasa panjang dah. Jadi buat set dalam minda, saya nak hafal hari ini 2 ayat. Mudah-mudahan 1 minggu saya dapat 10 ayat. Alhamdulillah. Okey, itu saja. Mudah-mudahan pertemuan kita membawa barakah hari ini. Dan kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan generasi kita akan jadi generasi Al-Quran. Generasi kita generasi yang sentiasa ada di dalam mindanya Al-Quran, baik membaca, memahami dan menghayati. Tetapi sebelum memahami dan menghayati, belajar baca dulu. Kena belajar baca. Dah belajar baca dengan betul, dengan tajwid, dengan makhraj betul. Dah betul tu sambillah membaca maksud dan terus memahami dan mentafsirkannya. Insya-Allah hidup kita bahagia. Insya-Allah Allah akan merahmati kita dan memasukkan kita ke syurga. Sebab kalau kita faham, pasti kita amalkan apa yang diarahkan oleh Allah dalam Al-Quran dan menjauhi apa yang dilarang.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'da al maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان الله والحمد لله لا قوة إلا بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.